Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi, siri yang ke-257 bersama dengan saya Umar Aziz. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita beroleh sedikit sebanyak ilmu, pengajaran, amalan, zikir dan doa daripada baginda Nabi SAW. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan Galid Sprit, Ninda Anis, Norazia Mukhtar, Norisa Wan Hassan, Anas Sukaimi, Hardi Suhaimi, Rosnani Kia, Jamilah Ihsan, Ija Rahman, Arif Taib, Tuan Nur Rahim Sharif, Zaliha Kamaruddin, Aziza Izzah, Tumirah Damiri, Kamiza Muhammad Amil, Syamsiah Salih. Terima kasih, jazakillah khairah, Ija Rahman, Aniza Umar, Rukuma Yusuf, kemudian Khatijah Ijah, Yaya Lia, Nur Zaidah Jailani, Ruziah Ma'aruf, kemudian Rani Idris, Bunga Lawang. Terima kasih, jazakumullah khairah, Tuan Nur Rahim Sharif, Safia Sapian, Iza Salib, dan juga Zainur Rafa, Fauzan Muhammad, Farida Hamdah, dan juga Ruzia Ma'aruf, jazakillah khairah, terima kasih. Kak Jamilah Ihsan, jazakillah khairah, terima kasih. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita bertemu pada petang ini nak sambung berkenaan tentang adab permusafiran yang dibawa dengan tersusun oleh Imam Nawawi rahimahullah, bermula daripada sebelum nak ada perancangan untuk bermusafir, mulakan dengan istikharah dan mesyuarah, bertanya pendapat, sehinggalah pada hari ini kita telah tiba pada bab yang ke-18, doa ketika mana kita singgah pada sesuatu tempat, muka surat 387. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruang komen muka surat 387, siri yang ke-257. Apa kata kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang semuanya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita berada pada muka surat 387, riwayat 622. Muka surat 387, riwayat yang ke 622. Kepada yang belum share, mohon jasa baik untuk bantu sebarluaskan. Moga-moga lebih ramai yang tahu berkenaan tentang doa dan amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Nawawi membawakan doa yang kedua ketika mana dalam perjalanan, dalam permusafiran, kita berhenti dekat sesuatu tempat. Kalaulah zaman kita mungkin dekat tepi jalan, mungkin dekat RNR, mungkin dekat tempat rehat, kerana letih, kerana nak buang air, maka baca dua doa ini. Doa yang pertama kita dah belajar semalam dari riwayat Sahih Muslim, yang mana Khawlah binti Hakim berkata beliau dengar Nabi SAW apabila singgah di mana-mana tempat dalam permusafiran, Nabi membaca A'udzu bikalimatillahi tammat
min syarri ma khalaq. Doa yang kita biasa baca lalu kita amalkan. Doa yang kedua adalah doa yang ada pada riwayat 622. Maka pada muka surat 622 dibawakan doa yang kedua. Kalaulah kita berhenti, kita amalkan. Kerana kita tak tahu ada makhluk yang kita tidak nampak. Kita tak tahu mudarat yang pada waktu itu ada di kawasan tersebut. Maka kata Imam Nawawi, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dan selain daripada Sunan Abi Daud daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bermusafir dan hari menjelang malam, maka baginda membaca doa berikut, lalu sama-sama sahabat ikut doa berikut. Lalu apakah doa berikut? Ya ard, sama-sama sahabat ikut. Ya ard, Rabbi wa Rabbuka Allah, a'udzu billah min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fik wa syarri ma yadibbu alaik. A'udzu bika min asadin wa aswad wa minal hayyati wal aqrab wa min sakinil balad wa min walidin wa ma walad. Lalu doa ini Nabi SAW baca bila tiba waktu malam dan Nabi dalam permusafiran, Nabi dalam perjalanan. Maka apakah terjemahannya? Jom kita perhatikan. Maka Nabi SAW mulakan doa baginda dengan ucapan, Ya Ard, wahai bumi. Wahai bumi. Maka pada waktu itu Nabi SAW berbicara dengan bumi, wahai bumi. Ini ada perbahasannya, namun saya tidak sentuh berkenaan tentang pada waktu itu berbicara dengan bumi. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ada pandangannya dan kemudian pandangan-pandangan daripada para ulama yang lain. Maka pada waktu itu kata, Ya ard, wahai bumi, Rabbi wa Rabbuka Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Maka apa kata Imam Ibn Allan rahimahullahu ta'ala pada ucapan kita, Rabbi wa Rabbuka Allah, wahai bumi, Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Sebenarnya pada waktu itu adalah satu pemakluman bahawa kita tak takut apa-apa selain daripada Allah. Kerana Tuhan kita adalah sama. Yang mendatangkan mudarat hanyalah dengan izin Allah. Lalu pada waktu itu kita berbicara, kita berdoa, Rabbi wa Rabbuka Allah, Tuhan kamu dan Tuhan aku adalah Allah. Maka sebenarnya pada ungkapan ini, nafyul khasyah minal ard, nak menafikan yang kita ada takut pada makhluk, nak menafikan yang kita ada pada waktu itu kebergantungan pada makhluk. Tak ada. Seperti mana aku adalah hamba, kamu pun adalah hamba. Seperti mana Tuhan aku adalah Allah, Tuhan kamu pun adalah Allah. Maka pada waktu itu kita minta perlindungan hanya daripada Allah. Kita perhatikan doa, A'udzubillah, aku berlindung hanya kepada Allah, min syarriki, daripada kejahatan kamu. Lalu antara benda-benda yang tak baik yang boleh berlaku pada bumi, mungkin pada waktu itu gempa, mungkin pada waktu itu sesuatu musibah dan mudarat. Wa syarri ma fik, dan kejahatan yang ada di dalammu daripada binatang-binatang yang berbisa, daripada pada waktu itu benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat. Wa syarri ma khuliqa fik, dan aku berlindung daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan di dalammu. Wa syarri ma yadubbu alaik, dan daripada kejahatan apa-apa yang melata di atasmu. A'udzu, aku berlindung, bika, kepadamu ya Allah, min asad, daripada singa. Singa merujuk kepada binatang buas. Wa aswad, dan daripada benda-benda seperti manusia yang jahat. Sebahagian para ulama menyebut aswad pada waktu itu adalah manusia, dan manusia yang dimaksudkan di sini adalah manusia yang jahat, seperti perompak, seperti pencuri dan juga lain-lain.
Wa minal hayyah, aku berlindung daripada ular. Wal aqrab, daripada kalajengking. Lalu merujuk kepada binatang-binatang berbisa. Aswad, singa, merujuk kepada binatang buas. Hayyah dan aqrab merujuk kepada binatang berbisa. Wa min sakinil balad, dan aku berlindung daripada penghuni-penghuni tempat ini, sama ada jin maupun manusia. Wa min walid, dan aku berlindung daripada iblis. Wa ma walad, dan juga syaitan. Imam Al-Khattabi rahimahullah, kata Imam Nawawi, mula menerangkan perkataan-perkataan yang ada dalam doa ini. Antaranya perkataan yang pertama, sakinil balad, perenggan seterusnya. Maka kata Imam Khattabi, sakinil balad terjemahan literalnya adalah penghuni tempat, orang yang tinggal di sesuatu tempat. Maka kata Imam Al-Khattabi, sakinil balad di sini maksudnya adalah bangsa jin yang menempati di sesuatu tempat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan al-balad adalah tempat ataupun kawasan yang dihuni oleh makhluk yang hidup, sama ada bangunan ataupun tak. Lalu walaupun tak nampak apa-apa, tetapi kita berlindung kepada Allah daripada penghuni yang berada di tempat tersebut. Lalu kita minta dengan Allah, bukan kita minta dengan mereka. Kita berlindung kepada Allah, bukan kita berlindung kepada mereka. Kemudian kata Al-Khattabi, kemungkinan yang dimaksudkan dengan walid pada penghujung doa adalah iblis, dan yang dimaksudkan dengan wama walad adalah syaitan. Kata Imam Nawawi, inilah penjelasan oleh Al-Khattabi. Adapun pada doa tadi kita ada baca perkataan al-aswad. Al-aswad terjemahan asalnya adalah hitam, namun dimaksudkan di sini adalah orang, bukan orang sebenarnya, adalah benda yang boleh dilihat. Asyakhs maksudnya benda yang boleh dilihat ataupun orang. Setiap benda yang boleh dilihat dipanggil aswad, lalu dipanggil al-aswad. Kemudian riwayat 623, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Anas, di mana beliau berkata, apabila kami mendaki tempat yang tinggi, kami bertakbir, apabila kami turun, kami bertasbih. Namun di dalam sebahagian nuskhah Kitabul Azkar, riwayat 623 ni tak ada. Lalu dalam sebahagian riwayat Kitab Al-Azkar, riwayat 623 ni tak ada. Bab yang ke-19. Bab yang ke-19 bila kita nak pulang. Dalam perjalanan pulang, daripada contohnya daripada mana-mana tempat, daripada bercuti, nak balik ke rumah balik. Daripada kampung, nak balik ke rumah balik. Contohnya ada yang tinggal di Shah Alam, nak balik Shah Alam. Maka bila balik pada waktu itu nak baca apa? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kata Imam Nawawi, bab yang ke-19. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang dapat belajar sedikit sebanyak daripada zikir dan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Kitabul Azkar ini. Lalu bab yang ke-19, kata Imam Nawawi, kalau dalam perjalanan balik nak baca apa? Kata Imam Nawawi, disunnahkan untuk mengucapkan zikir yang telah kami kemukakan pada pembahasan bertakbir ketika menaiki dataran tinggi. Lalu apa yang dimaksudkan di sini? Sahabat-sahabat catat rujuk muka surat 379. Lalu letak nota di situ. Lalu catat di situ rujuk muka surat 379. Riwayat yang ke-604. Kalau kita perasan pada riwayat 604, pada penghujung bahasa Arab dia, kan ada bahasa Arab dengan terjemahan. Pada penghujung bahasa Arab, riwayat 604, adanya doa aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Itu yang dimaksudkan bahagian doa tu. Lalu bila balik, maka pada waktu itu digalakkan untuk baca doa ini sampailah kita masuk ke daerah kita, kita masuk ke taman kita. Maka pada waktu tu berterusan baca aibun,
aibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Dalam sebahagian riwayat ada penambahan sajidun. Lalu ini riwayat Abdullah bin Umar, riwayat 604. Nanti jangan risau, riwayat berikut 624 pun lebih kurang sama. Lalu Nabi SAW bila dalam perjalanan nak balik semula ke Madinah, Nabi akan berterusan baca aibun, taibun, abidun. Dalam sebahagian riwayat selepas tu ada sajidun, lirabbina hamidun. Lalu berterusan baca. Adapun terjemahnya sahabat-sahabat boleh rujuk kerana riwayat ni kita dah baca beberapa kali. Lalu ini riwayat Abdullah bin Umar. Lalu Imam Nawawi bawakan riwayat yang berikut. Lebih kurang sama doanya. Cumanya pada waktu itu riwayat itu daripada sahabat yang lain. Sebab itu kita kembali pada muka surat 387. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Anas bin Malik di mana beliau berkata, kami pulang bersama Nabi. Lalu pulang daripada mana? Sahabat-sahabat boleh tulis di situ daripada Khaybar. Maka ketika mana pulang daripada Khaybar pada tahun yang ke-7 Hijrah. Kata Anas bin Malik, kami pulang bersama Nabi. Pada waktu itu aku bersama dengan Abu Talhah. Abu Talhah ini adalah ayah tiri Anas. Ayah tiri kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu Abu Talhah pada waktu itu dan Anas mereka tunggang kenderaan yang sama. Dan pada waktu itu adanya makcik Nabi Safiyah binti Abdul Muttalib dengan kenderaan yang lain berhampiran. Maka pada waktu itu ketika mana kami sudah hampir di kota Madinah. Minta maaf, Safiyah di sini maksudnya adalah isteri Nabi, Safiyah binti Huyai. Maka pada waktu itu Anas bersama dengan ayahnya Abu Talhah, Nabi bersama dengan isteri baginda Safiyah binti Huyai yang Nabi baru kahwin ketika mana dalam Khaybar, ketika mana berada di Khaybar. Maka ketika mana Nabi dalam perjalanan balik dan nak sampai ke Madinah, kata Anas bin Malik, baginda membaca doa berikut. Lebih kurang sama dengan riwayat 604. Cumanya riwayat 604 perawinya Abdullah bin Umar. Riwayat ini perawinya Anas bin Malik. Lalu sebab itu dibawakan di sini. Maka Nabi membaca aibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Lalu terjemah sahabat-sahabat boleh tengok. Sebab kita dah baca doa ni kali ketiga dah sebenarnya. Maka pada waktu itu kata Anas bin Malik, baginda terus menerus baca doa ni. Baca terus. Sampai bila? Sampailah Nabi masuk ke Madinah. Lalu sama juga bila kita pada waktu tu dalam perjalanan balik dan hampir dekat dengan daerah kita ataupun rumah kita, kita baca berterusan aibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Kami pulang dalam keadaan taibun, kembali kepadamu ya Allah. Abidun, dalam memperhambakan diri kepadamu ya Allah. Lirabbina hamidun, dalam keadaan memujimu ya Allah. Lalu ini yang Nabi berterusan baca. Lalu mungkin ada yang tertanya, nak baca berapa kali? Dalam riwayat ini ada jawapannya. Nabi baca berterusan sampailah Nabi SAW masuk ke Madinah. Lalu ini adalah ketika mana dalam perjalanan nak balik ke rumah kita. Nanti kita boleh amalkan. Kan bulan 11, bulan 12 ni adalah bulan bercuti. Banyak ibu bapa, banyak orang ambil kesempatan untuk bercuti, sama ada dekat ataupun jauh ataupun balik kampung. Maka kalau boleh kita pada waktu itu fotostatkan adab bermusafir ini. Bayangkan sampai sekarang dia dah 19 bab. Maksudnya ada 19 benda yang kita boleh lakukan. Belum termasuk doa. Kadang-kala satu bab ada beberapa doa. Contohnya bab yang ke-18 tadi ada 2 doa. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq dan ya ardu rabbi wa rabbukallah a'udzu billah sampai habis. Lalu kita fotostatkan ataupun pada waktu itu kita bawa kitab. Setengah orang dia kalau photostat dia tak ni, dia nak bawa kitab. Maka bawa kitab dan amalkan. Lalu kita amalkan. Kita pimpin keluarga kita untuk baca.
Mudah-mudahan apabila kita amalkan, barulah pada waktu itu bermanfaat ilmu. Ilmu itu bermanfaat apabila diamalkan, insya-Allah. Okey, maka ini bab yang ke-19. Bab yang ke-19. Bab yang ke-20. Bab yang ke-20. Imam Nawawi membawa satu tajuk bahawa selepas daripada subuh, ketika mana bermusafir, Nabi ada doa yang Nabi SAW baca dalam musafir. Kerana dalam riwayat perawi itu sebut ketika mana Nabi musafir, Nabi baca doa ini. Maka Imam Nawawi membawakan tajuk bab yang ke-20, doa yang patut dibaca oleh musafir setelah daripada solat subuh. Maka dalam pemusafiran, bila dah habis solat subuh, maka baca doa ini. Dalam masa yang sama, doa-doa yang lain baca juga. Yang doa selepas subuh yang kita dah baca, yang kita dah belajar, dan ini adalah tambahan yang Nabi SAW amalkan. Bab yang ke-20, zikir musafir setelah solat subuh. Lalu ada yang kata kitab besar, Masya Allah. Lalu nanti ambil gambar, kalau macam tu ambil gambar jadikan PDF. Ambil gambar jadikan PDF. Ambil gambar 1-2 muka surat, tukarkan kepada PDF, maka boleh baca daripada phone ataupun tablet ataupun iPad dan lain-lain. Okey, bab yang ke-20. Lalu Imam Nawawi membawakan doa dan zikir yang patut dibaca oleh musafir selepas solat subuh. Kata Imam Nawawi, selepas daripada subuh disunnahkan bagi musafir untuk membaca zikir-zikir yang kita telah belajar selepas daripada fardu subuh. Kat mana kita belajar? Jauh lama dulu, dekat muka surat 165. Muka surat 165, saya tak pasti adakah sahabat-sahabat masih ingat doa-doa ni. Tapi tak apa, nanti ulang kaji. Lalu pada muka surat 165, kita dah belajar dah beberapa muka surat. 165, hari itu kita belajar sampai 180. Lalu banyak doa-doa yang Imam Nawawi bawakan selepas daripada subuh. Lalu selepas daripada subuh, pada waktu pagi, dan juga muka surat 164, maka pada waktu itu amalkan doa-doa tersebut. Lalu selain daripada doa-doa pada muka surat 164, 165 sampai 180, maka ada riwayat yang mana Nabi amalkan doa berikut waktu musafir. Sebab itu disebutkan di sini, disunnahkan pula riwayat 625 muka surat 388 untuk juga mengucapkan zikir yang kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, Rasulullah setiap selepas solat subuh, dan perawi mengatakan, amalan ini aku tidak mengetahui kecuali Nabi amal ketika mana sedang berpemergian, maksudnya sedang musafir. Berpemergian, letakkan dalam kurungan musafir. Maka kata perawi, amalan ini Nabi selalu buat yang dia tahu ketika musafir. Maka pada waktu itu baginda akan membaca dengan kuat sampai para sahabat boleh dengar apa yang Nabi SAW baca dan sebut. Sama-sama sahabat ikut. Allahumma. Doa ni menarik makna dia. Allahumma. Dan kebanyakan daripada sahabat-sahabat pun hafal. Aslih li dini alladhi ja'altahu ismata amri. Apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, aslih, perbaikilah, li untukku, dini, agamaku, alladhi, yang, ja'altahu, kamu telah menjadikannya, ismata amri, sebagai kekuatan urusanku, sebagai kekuatan urusanku, penjaga urusanku. Lalu kita minta daripada hari ke hari Allah bantu kita memperbaiki agama kita. Kemudian sama-sama sahabat ikut. Allahumma aslih li dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi. Lalu yang ini dibaca 3 kali. Thalatha marrat, maksudnya 3 kali. Apakah bahagian kedua doa ini? Allahumma, ya Allah,
aslih, perbaikilah, li untukku, dunyaya, urusan duniaku, allati, yang, ja'alta fiha, engkau telah menjadikannya, ma'ashi, sebagai tempat untuk aku meneruskan kehidupan. Lalu kita minta Allah tambah baik agama kita, tambah baik, perbaiki urusan dunia kita. 3 kali dia baca doa ini. Kemudian, Allahumma aslih li akhirati allati ja'alta ilaiha marji'i, pun salasa marat maksudnya 3 kali. Lalu apakah terjemahannya? Ya Allah, perbaikilah, tambah baiklah, li untukku, akhirati, urusan akhiratku, allati, yang, ja'alta, kamu jadikan urusan akhirat itu, ilaiha, tempat marji'i, tempat aku kembali. Lalu minta Allah baiki agama kita agar daripada hari ke hari bertambah baik urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Ini pun dibaca 3 kali. Kemudian pada waktu itu kita minta Allahumma, sama-sama sahabat ikut, Allahumma inni a'udzu biradaka min sakhatik. Lalu 3 kali. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Lalu kita minta, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keredaanmu daripada murkamu. Ya Allah, aku berlindung agar aku beroleh redha dan aku tak nak kemurkaanmu. Dan kemudian kita pada waktu itu memuji Allah, ya Allah, tidak ada yang boleh menghalang jika engkau nak memberi, tidak ada yang boleh memberi jika engkau menghalang, dan tidak akan bermanfaat kekayaan seseorang itu di sisimu. Lalu ini Nabi SAW amalkan waktu musafir selepas daripada fardu subuh. Kemudian pada bab yang ke-21, bila dalam perjalanan balik, pada waktu tu dah nampak dah negeri kita. Contohnya dah nampak dah Shah Alam, daerah kita dah nampak dah Shah Alam. Maka bila dah nampak, waktu tu nak baca apa? Maka kata Imam Nawawi, disunnahkan untuk mengucapkan zikir seperti yang telah kami kemukakan dalam hadis Anas pada perbahasan sebelumnya, dan pada bahagian zikir ketika melihat kawasan permukiman, dan dianjurkan untuk membaca zikir berikut. Lalu apakah doa yang patut kita baca bila dah nampak dah kawasan tempat yang kita punya perumahan, ataupun contohnya Shah Alam, daerah kita? Maka pada waktu itu Sayyidina Anas mengatakan, digalakkan untuk membaca doa berikut, Allahumma ja'al, sama-sama sahabat ikut, Allahumma ja'al lana biha qarara wa rizqan hasana. Apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, ij'al, jadikanlah, lana, untuk kami, biha, di negeri ini, qarara, tempat tinggal. Qarara maksudnya tempat tinggal yang baik. Jadikan kami dapat hidup dengan baik di sini. Warizqan hasanah, dan jadikan kami beroleh rezeki yang baik. Kata Imam Ibn Allan, rezeki yang baik maksudnya halal, rezeki yang halal. Lalu kalau kita perasan, di sini Imam Nawawi tak bawakan sebarang rujukan. Maka kata Imam Ibn Allan, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawa riwayat ini daripada jalan Imam At-Tabrani. Lalu Imam At-Tabrani ada menyebut tentang doa ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lalu sahabat-sahabat boleh tambah di situ hadis riwayat Tabrani daripada Abu Hurairah, dan ini dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian bila dah nampak negeri, dah ada doa dia. Lalu bila nak masuk rumah, apakah doa dia?
Maka jom kita lihat bab yang ke-22. InsyaAllah kita sambung esok insyaAllah. Mudah-mudahan sikit-sikit yang kita belajar ini adanya manfaat, adanya pengajaran, adanya kebaikan. Kepada sahabat-sahabat yang mana bersama, kalaulah rasa bermanfaat, mohon jasa baik kepada yang belum untuk bantu sebarluaskan, share, kongsikan. Mudah-mudahan lebih ramai yang mendapat manfaat. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Kita jumpa dalam pertemuan sirah yang membicarakan tentang peristiwa-peristiwa peperangan Rasulullah pada malam nanti jam 9.10 malam jika diizinkan oleh Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.